Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'un Al-Madawiyah, hadis 40 berkaitan dengan adab-adab sesama manusia, yang telah dihimpunkan hadisnya oleh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani, bukan pensyarah UAE, orang Syria, orang Arab Syria. Malam ni kita nak sambung bab yang ke-20, adab bertanya. Adab bertanya, hadis yang ke-20, bab yang ke-20, bab ataupun adab bertanya, adabu soal ataupun adab tarhil as'ilah, bab adab berkaitan dengan soalan. Kita nak bertanya pun, tuan-tuan macam Allah, perlu ada adab yang perlu kita ketahui daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita mempelajari adab-adab ini, dapatlah kita sama-sama amalkan apabila kita melakukan satu-satu perkara, khususnya berkaitan dengan kehidupan harian kita. Jadi pada malam ni kita disebut dalam bab ini, dalam hadis ini, bab al-babul 20 ataupun al-babu al-20 fi adabi su'alin nas, pada adab bertanya. Kata muallif rahimahullahu taala, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Waqur Al-Mutawadhi' Baba Ahmad Azhari bin Yusuf bin Tahir Al-Klantani Al-Qadhi, Gua Landai, Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Seorang lelaki datang lantas berkata, semoga Allah memberi khabar gembira kepada kamu dengan syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah engkau tidak mengetahui, boleh jadi si mati pernah berkata perkara-perkara tidak berfaedah baginya, atau bakhil dengan apa yang tidak akan kurang daripadanya. Hadis gharib, riwayat Imam Tirmizi, nombor hadisnya 2316. Hadis yang kedua daripada Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang lelaki, apakah namamu? Lelaki itu menjawab, Jamrah, iaitu bara api. Umar bertanya lagi, kamu anak kepada siapa? Lelaki itu menjawab, Syihab. Syihab tu maksudnya obor api. Umar bertanya lagi, kamu berasal daripada kabilah apa? Lelaki itu menjawab, Al-Hurqah, iaitu kebakaran. Umar berkata, di manakah engkau tinggal? Lelaki untuk menjawab, di perkampungan Nar. Nar tu maknanya api. Umar bertanya lagi, di manakah kamu tinggal di perkampungan kamu itu? Lelaki itu menjawab, di Zatil Laza, ini api yang marak. Umar berkata, segeralah kembali kepada keluargamu, kerana mereka telah pun mengalami kebakaran. Lelaki itu mendapati keluarganya benar-benar telah mengalami kebakaran seperti mana yang diberitahu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Malik dalam riwayat ini, bukan hadis, riwayat ini
bukan hadis. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Bilangannya ialah 2790. Diriwayatkan daripada Mujahid, iaitu beliau daripada golongan tabi'in, bahawa beliau tidak suka apabila seorang memandang saudaranya dengan pandangan yang tajam, membiarkan pandangannya mengikuti gerak-gerik saudaranya ketika dia pergi, atau bertanya kepadanya, dari manakah engkau, atau ke manakah engkau ingin pergi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, nombor bilangannya 1157. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ataupun riwayat-riwayat yang dibacakan tadi adalah berkisar berkaitan dengan adab-adab bertanya. Bila sebut adab bertanya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, para ulama meletakkan beberapa adab. Yang pertama sekali, saya rumuskan semua tuan-tuan. Yang pertama, jangan bertanya tentang apa yang kita sendiri tak nak pun. La tas'al amma la tahtaju. Kita jangan bertanya benda yang memang kita tak perlu pun. Kita tak perlu pun. Jadi kita kata di sini adab yang pertama lah yang perlu kita ketahui, tidak bertanya sesuatu yang kita tak nak pun benda tu. Kalau dalam kisah banyaklah banyak kisah-kisah yang diriwayatkan. Qala Ahmad bin Hayyan Al-Qati', dakhaltu ala Abi Abdillah faqultu atawadda bima'in nura faqala ma uhibbu dhalik, atawadda bima'il baqilla qala ma uhibbu dhalik, qala thumma qumtu fata'allaqa bi thawbi wa qala ish taqulu idha dakhalta masjid fasakata, qala ish taqul idha kharajta min al-masjid fasakata, faqala idhhab fata'allam hadha. Dia kita kata qultu, dia kata seorang berkata Ahmad bin Hayyan Al-Qati', dia kata dalam satu riwayat, dia kata aku masuk kepada berjumpa dengan Abi Abdillah, lalu aku kata atawadda bima'in nura, bolehkah aku berwuduk dengan air tempat telaga, dia panggil telaga Nurah ke, wallahu a'lam. Faqala ma uhibbu dhalik. Lalu Ahmad bin Hayyan kata, Abi Abdullah kata, aku tak suka. Aku tak suka akan itu. Ma uhibbu dhalik. Faqultu, bolehkah aku berwuduk daripada air baqilla? Faqala ma uhibbu dhalik. Kata Abi Abdullah, aku tak suka itu. Qala thumma qumtu. Lalu kata Ahmad bin Hayyan, aku pun bangun, duk pegang baju dia. Wa qala ishtaqulu idza dakhalta masjid. Kata dia kepada faqala thumma kuntu fata'allaqa bi thawbi. Lalu aku bangun, fata'allaqa bi thawbi, dia pegang baju aku. Dia pegang baju aku. Siapa pegang baju Ahmad bin Qattan ni? Iaitu Abi Abdillah. Qala ishtaqulu, kata dia kepada Ahmad bin Qattan, apa yang kamu perlu cakap, apa yang perlu kamu ucapkan bila kamu masuk masjid? Fasakata. Lalu dia diam. Faqala, apa yang perlu kamu kata apabila kamu keluar daripada masjid? Lalu dia diam, dia tak jawab. Faqala idhhab fata'allam. Kata Abi Abdillah kepada aku, pergilah belajar lagi. Dia bercakap, soalan mati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam, qultu, Ahmad bin Hayyan kata, annaka tarakta ma fihi sunnah sabitah wa tahtaju kulli yawm mira wa ji'ta tas'al amma qad la tahtajuhu abadan wa laysa fihi athar. Maksud riwayat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ialah nak ambil wuduk kat mana pun boleh ambil wuduk, as long as air. Duk tanya boleh tak ambil air wuduk kat sini, boleh tak ambil wuduk air, guna air ni, guna air ni, guna air ni, guna. Ambillah kat mana pun, yang penting kita kata air tu bersih. Tapi benda yang sepatutnya kita nak, yang kita perlu lakukan ialah bertanya kepada soalan yang sebenar, yang kita perlukan, kita nak amalkan tiap-tiap hari. Kita masuk masjid, apa perlu kita baca? Diam, tak jawab dia. Keluar masjid, apa perlu baca? Diam, tak jawab. Patut yang soalan itu yang ditanya.
Bukan soalan ambil wuduk kat mana, ambil wuduk kat mana, air boleh tak ambil air wuduk, guna air ni, guna air ni. Tak. Sedangkan benda tu umum, katakan. Tak. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kata adab yang pertama sekali, la tas'al amma la tahtajahu, amma la tahtajuhu. Jangan bertanya benda yang sepatut, benda yang tak perlu pun ditanya. Benda yang ta'ummu bihi balwa, orang semua boleh tahu dah, katakan. Nak berwuduk guna air yang bersuci, yang mutlak. Wallahu a'lam. Yang kedua, kata ulama lagi, namanya Allah, adab yang kedua, la taj'al soal yakshif an jahlik. Jangan duk tanya soalan yang boleh menunjukkan kejahilan kamu. La tas'al atau la taj'al soal yakshif an jahlik. Jangan duk tanya soalan yang mana soalan itu membuka kejahilan kamu, menunjukkan kejahilan kamu. Ada. Wallahu a'lam. Jadi di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kadang-kadang ialah soalan tu soalan yang orang panggil soalan bodoh. Tak. Soalan yang kita kata tak patutlah ditanya tuan-tuan mati Allah, kerana bila soalan itu ditanya, akhirnya akan membuka aib diri sendiri, akan membuka kejahilan diri sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah, yang ketiga, adab yang berikutnya tuan-tuan, irsyadu sa'il lima huwa aula. Dalam bertanya ni, orang yang ditanya itu perlu menunjukkan kepada orang yang bertanya, sepatutnya soalannya kena tanya begini. Bukan soalannya macam tu, soalannya begini. Kadang-kadang tengok soal jawab yang dilakukan oleh setengah-setengah penceramah kan, kadang-kadang ditegur cara soalan tu. Cara soalan tu pun perlu diperbetulkan. Sepatutnya soalannya macam ini, baru maksudnya ni, katakan. Jadi banyak kita katakan nukilan daripada kita kata daripada asar ataupun daripada kisah-kisah tabi'in, bagaimana imam-imam dahulu mendidik orang-orang yang ingin bertanya. Banyaklah dalam kisah-kisah nama Allah Subhanahu wa taala yang yang dinukilkan dalam isu berkaitan dengan menunjukkan berkaitan dengan adab-adab bertanya. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan antara adab lagi, la tas'al alim an amalihi. Jangan duk tanya orang alim tentang amalan dia. Itu min babil adab. Min babil adab. La tas'al al-alim an amalihi. Qala katab Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, wal faqih قد يفعل شيئا على العادة وإذا قيل له هذا من الدين لم يمكنه أن يقول ذلك ولهذا قال بعد السلف لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك الاستغاثة في الرد على البقرة. Mana ni dalam kitab. Kata Syekh Islam Ibn Taymiyah, faqih ni, orang faqih, barangkali dia buat sesuatu tu benda dah biasa dibuat, benda dah biasa buat. Wa idza qila lahu hadha min ad-din, kalau dikatakan kepadanya adakah ini daripada agama, benda dia biasa buat, orang alim dia buat suatu benda yang adat, bukannya ibadat. Katakan benda adat, dia bukan ibadat, benda adat. Tapi jangan duk tanya adakah ini urusan agama, adakah ini perbuatan ini sabit dalam urusan agama. Maka dalam hati Allah bila ditanya begitu, la yumkin wa ay yaqulu dhalik, dia tak mampu untuk bercakap ini agama ataupun tidak, sebab dia benda tu adat. Sebab itu tidak perlu ditanya tentang amalan yang perbuatan yang dilakukan oleh orang alim tadi, kecuali dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Dan nak bertanya tadi, terus juga katakan perkara-perkara yang kita kata yang dengan cara yang baiklah. Jangan terus tanya kepada directly kepada orang alim tadi
tentang ustaz, saya tengok ustaz buat ni itu ada ke sabit ke dalam hadis, katakan. So itu tak ada adab, katakan. Maknanya kena tanya dengan cara uslub yang berbeza, katakan. Kadang-kadang macam tadi saya kata, mungkin orang alim tadi buat satu kerana ianya kebiasaan, terbiasa. Banyak benda kita lihat orang alim kadang-kadang dia ajar macam ni, tapi bila dia buat, kadang-kadang buat yang lain, katakan. Kenapa boleh berlaku begitu? Mungkin sebab dia dah terbiasa, katakan. Terbiasa. Dan bila orang bertanya apa yang dia buat itu adakah sebahagian daripada hukum fiqh, katakan. Jadi dia dah dekat situ dia nak jawab, dah jadi satu perkara yang memalukan bagi orang alim, sebab dia ajar lain, bila dia buatlah lain, katakan. Dan kita tak boleh pula nak mendakwa terus kita nak hukum apa ustaz ni, katakan, apa orang alim ni cakap tak suka bikin, katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah, di situ kita kena hati-hati dan beradab dengan orang yang kita nak bertanya ataupun orang alim. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wa annal insan la yanbaghi lahu an ya'tabin ala amal ahad battah hatta yatathabbat fihi. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, seseorang manusia itu tidak selayaknya atau tidak sepatutnya dia iktimad kepada perbuatan seseorang ni. Ada pun begitu, dia katakan, kita tengok je orang alim ni buat, terus kita nak buat pun tak boleh juga. Kadang-kadang sebab tadi saya katalah, sebab apa yang dibuat tadi kebangkangan adat, kesilapan dia. Jadi sebab itu kata Imam Syatibi pula, dia tak boleh iktimad pada perbuatan seorang untuk kita melakukan ibadah. Sehinggalah kita yatathabbata fihi, kita tathabbut, betul ke itu sabit ke dalam sunnah Nabi SAW disyariatkan ke. Tapi tadilah, maka perlu ditanya dengan cara beradab, dengan cara adab. Wa yas'al an hukmihi id la'alla al-mu'tamad ala 'amalihi ya'mal ala khilafis sunnah. Ada barangkali mungkin apa yang dibuat itu bersalahan dengan sunnah, tapi disebabkan adat dia, terbiasa dia, seorang alim tu buat. Walau bagaimana sekalipun, kita kata adab nak bertanya tu mesti kena ada, katakan. Wa idza qila la tanzur ila amal alim walakin salhu yusaddiquka, wa qala aidan al alim qad ya'mal wa yanussu ala qabhi amalihi walidhalika qala la tanzur ila amal al alim walakin salhu yusaddiquka. Maksudnya apa? Jangan melihat, la tanzur ila, jangan semata-mata melihat amal perbuatan orang alim terus kita nak follow, tidak. Tetapi caranya ialah bertanya kepada dia tentang perbuatan ini, boleh tak ustaz saya buat begini. Dia akan membenarkan boleh tak boleh, katakan, berdasarkan syariat. Tapi jangan terus tanya kepada apa yang orang alim tu buat. Sebab orang alim tadi macam saya kata, barangkali dia buat satu benda yang terbiasa dia buat. Sebab benda yang terbiasa ni bukan mudah untuk nak ditinggalkan. Bukan mudah untuk nak ditinggalkan. Dah berpuluh tahun buat, tiba-tiba kita kata nak ubah tu benda yang bukan mudah, katakan. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala, antara adab bertanya ialah akthir minas suali ahli ilmi. Kita bila bersama-sama dengan orang alim, jangan diam. Bila duduk dengan orang alim, jangan duduk buat perkara ataupun berborak dengan perkara yang tidak beri manfaat. Itu rugi, katakan. Maka bila ambil kesempatan, bila duduk dengan orang alim, duduk sebelah orang alim, duduk sebelah ustaz, untuk bertanyakan masalah-masalah. Jika tidak memberikan jika tidak memberatkan orang alim tadi untuk menjawab. Ada. Kalau bab waktulah, memang kena ikut kesesuaian. Dulu guru kami, rahmati Allah, salah seorang ulama besar, katakan Syekh Dr. Fadilati Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syanqiti rahimahullah hafizahullah taala.
dia pernah nasihat kami, jangan bertanya dengan para ulama waktu maghrib, sebelum maghrib. Syekh nak mengajar lepas isyak, jangan bertanya sebelum maghrib. Waktu tu tak sesuai, dia kata. Waktu itu tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Kerana waktu yang ada, waktu sikit selepas maghrib itu, sebelum maghrib itu, adalah waktu para orang alim tadi untuk nak diistizkar, panggil apa, nak dia panggil recall balik maklumat yang nak disampaikan kuliah apa selepas maghrib tadi. Jadi nak bertanya pun kena lihat waktu yang sesuai. Ustaz nak pergi tandas, sibuk nak bertanya. Macam mana dia kata? Boleh tak? Dia kata. Orang tu dah sakit perut, kejap Ustaz, 2 minit je. Kawan tu dah sakit perut nak pergi tandas, tak sesuai masanya. Kata. Jadi mungkin barangkali kita sama juga waktu makan. Mungkin waktu makan tadi macam Allah Subhanahu, ada masa ruang yang kita ambil peluang untuk tanya. Kita boleh tanya, Ustaz, boleh tak apa ni nak tanya soalan? Kalau diberi peluang untuk tanya, tanyalah, katakan. Cuba kita kena ambil peluang. Macam mana sekalipun macam Allah, cuba dapatkan ambil peluang untuk bertanya, tetapi melihat jugalah kepada keadaan-keadaan, supaya tidak memberi mudarat kepada ataupun tidak memberi apa ni masalah kepada orang alim tadi. Wallahu a'lam. Aksir min soal li ahli ilmi. Kadang-kadang orang alim ataupun orang faqih, ustaz, dia tak tahu masalah kita. Dia tak tahu masalah kita. Baik, kemudian macam Allah, antara soalan-soalan, antara bentuk adab-adab tanya ni tuan-tuan, juga bertanya. Kalau Ibn Umar radhiyallahu anhu, bila ada orang tanya benda yang belum berlaku, dia tak akan jawab. Dia akan tanya dulu, dah berlaku belum? Dia akan tanya dulu, dah berlaku belum? Belum. Kalau belum berlaku, tunggu dah berlaku baru aku jawab. Jadi kadang-kadang ni orang suka apa? Bertanya benda yang belum berlaku. Bila apa ni walaupun kita kata dalam fiqh itu ada yang dipanggil tasawur, menyatakan, ataupun istilahnya gambaran, kalau macam ni apa hukum dia, kalau jadi macam ni apa hukumnya. Memang ada dalam fiqh tu begitu, tapi apa yang saya nak jelaskan di sini ialah apa yang dilakukan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, tidak mahu merunsingkan orang. Okey. Yang kemudian tentang mati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tegur para sahabat, la tas'al an asya' in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu tanya benda yang tak sepatutnya kamu tanya. Kalau diubah daripada yang sunat boleh jadi wajib, berat. Contohnya Nabi ditanya tentang masalah haji. Afi kulli 'am ya Rasulullah? Haji itu setiap tahun ke ya Rasulullah? Hak yang setahun sekali pun belum tentu dapat pergi. Ada. Boleh tanya lagi, afi kulli 'am ya Rasulullah? Jadi kita kata, Nabi kata, kalau aku kata ya, maka tuan-tuan rahmati Allah akan menyebabkan kamu tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi cukup dengan apa yang telah difardukan, ditaklifkan. Jangan apa ni kita kata lebih daripada apa yang telah ditaklifkan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia. Seorang lelaki datang lantas berkata, semoga Allah memberi khabar gembira kepadamu dengan syurga. Berita kematian, antara adab, saya keluar sikit tentang mati Allah, sementara dah ditulis kat sini berkaitan dengan khabar kematian. Pertama sekali, announcement ataupun pemberitahuan tentang kematian tidak boleh gunakan speaker surau masjid. Kadang-kadang banyak tempat, di setengah-setengah tempat, dia membuat announcement kematian itu menggunakan
mikrofon masjid. Oh, dimaklumkan kadang-kadang keluar apa ni, satu kampung tu dengar kan. Dimaklumkan sekian, assalamualaikum, dimaklumkan sekian telah meninggal dunia apa ni. Maka kemumikan mayatnya akan di sini sekian. Tidak boleh announcement kematian itu menggunakan mikrofon dalam ataupun menggunakan masjid punya mikrofon, katakan. Habis nak bagi tahu macam mana sekarang dah macam-macam cara dia. Nak WhatsApp ada telefon boleh, katakan. Gunakanlah yang itu, tapi bukan untuk gunakan mikrofon masjid untuk buat announcement. Masjid tak digunakan untuk buat announcement itu. Ada Awan? Ya? Sama juga barang hilang ke, sebab itu berkaitan dengan barang hilang lagi, memang dah ada nas sarih larangan barang hilang, katakan. Tapi walaupun itu dia adalah khilaf di sudut ulama bab tu, tapi walaupun kita kata sebaik-baiknya dielakkan daripada buat announcement barang yang hilang, katakan. Benda yang tak ada kaitan, katakan. Sebab masjid tidak dibina untuk buat announcement untuk itu, katakan. Wallahu a'lam. Tapi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas yang diletakkan oleh para ulama tadilah announcement untuk apa ni, kita kata barang hilang, sebab itu ada nas dalam hadis Nabi SAW, dan juga tentang kematian. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tuan-tuan mati Allah, seorang lelaki datang lantas berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira kepadamu dengan syurga. Rasulullah SAW berkata, apakah engkau tidak mengetahui boleh jadi si mati pernah berkata-kata perkara tidak berfaedah baginya ataupun bakhil dengan apa yang tidak akan kurang daripadanya. Saya kena tengok kod Arabnya tu. Awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima yanqusuhu. Ada disebut dalam apa ni, dalam hadis, terjemahan dia dalam bahasa Arabnya, abshir bil jannah. Ada ini bahaya terjemahan. Ada abshir bil jannah, semoga Allah memberi khabar gembira kepadamu dengan syurga. Kita tak boleh, macam mana sekalipun, tak boleh menetapkan seorang itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dalam bahasa Arab, saya nak betulkan terjemahannya, saya kena bagi tahu muallif dia, katakan. Sebab apa, kita kata bahasa Arab tu abshir bil jannah, terjemahannya semoga Allah memberi khabar gembira kepadamu dengan syurga. Kalau kita baca terjemahan dalam bahasa Melayu, dia tak jadi masalah, sebab kita kata ustaz ni doa. Tuan-tuan baca kan, katakan semoga Allah memberi khabar gembira kepadamu dengan syurga. Perkataan semoga itu doa. Tapi dalam bahasa Arab, katakan uslub gaya bahasa abshir bil jannah, katakan abshir bil jannah, seolah-olah orang yang bercakap itu telah menentukan syurga buat si mati itu. Dia lain, katakan abshir bil jannah, maknanya dia telah menyatakan bahawa orang itu memang tempat dia syurgalah. Sebab itu Nabi tegur, awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni aw bakhila ma yanqusuhu, katakan. Lepas tu Nabi tegur, apakah engkau tidak mengetahui boleh jadi si mati pernah berkata-kata perkara yang tidak berfaedah baginya
ataupun bakhil dengan apa yang tidak akan kurang daripadanya, au bakhilan bima la yanqusu, ataupun bakhil. Jadi di sini tuan-tuan mati Allah, Nabi telah menegur. Kita kalau kata dalam macam saya kata tadi, tak boleh sama sekali menentukan seorang itu syurga ataupun neraka. Tak boleh katakan fulan bin fulan masuk syurga, tak boleh, sama sekali tidak boleh. Ada. Bahkan perbuatan itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, apa yang disandar, apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, hak untuk menentukan syurga ataupun neraka itu ialah hak Allah, bukan hak siapa-siapa, bahkan bukan hak Nabi SAW. Habis Nabi dapat macam mana? Nabi beritahu Abu Bakar masuk syurga, Umar masuk syurga, Ali masuk syurga, semua dengan dengan hadis, dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Nabi saya saja, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita bila kita tentukan seorang itu syurga, seorang itu neraka, kita dapat daripada mana? Sebab itu ada dalam kisah Bani Israel yang mana dia telah menetapkan neraka pada saudaranya yang merupakan ahli maksiat. Tuan-tuan mati Allah. Tetapi dalam alam takdirkan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya mati. Dalam hadis sahih mana Nabi dalam hadis menceritakan Allah memanggil kedua-duanya kembali. Maka Allah bertanya kepada sahabat ataupun lelaki yang saudaranya yang menghukum saudara yang ahli maksiat itu sebagai ahli neraka, siapa yang telah bagaimana kamu boleh tahu hukum aku ke atas dia untuk dimasukkan ke dalam neraka? Macam mana kamu boleh tahu? Maknanya dia telah mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak boleh sama sekali. Jangan sekali-kali tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan penentuan ahli syurga itu pada siapa-siapa dan penentuan ahli neraka itu pada individu-individu. Apa yang boleh kita buat ialah kita buat secara umum. Orang yang buat begini, kita kata dia adalah ahli neraka. Umum. Seperti mana sabit dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berdusta, dia finnar, dia dalam neraka. Siapa yang buat begini, dia dalam neraka. Siapa yang meninggalkan salat, begini hukumnya. Siapa yang buat begini, Allah bagi ganjaran syurga padanya. Yes, umum. Tapi bukan pada individu. Hatta orang alim sekalipun meninggal dunia, kita diperlihatkan tanda-tanda. Konon-kononnya kita kata masa nak keumikan jenazah tadi, ribuan orang datang untuk salat dengan dia. Bila kita tengok ribuan tuan-tuan yang hadir untuk salat, oh, confirm dah ni Tok Guru ni masuk syurga. Salah. Tak boleh. Tok Guru meninggal dunia, redup hari itu masa pengkebumian jenazah. Kita pun duk dengar gitu, ataupun ketika itu berada kat situ, macam Allah, confirm dah Tok Guru ni ada syurga. Tak boleh tuan-tuan. Kita pula seorang mak kita kata naik motor accident, putus kepala. Ini macam mana ni katakan? Ni mesti racing ni malam tadi ni. Mati dalam keadaan mengerikan. Ni confirm ahli neraka ni. Kita pula menghukum. Tuan-tuan wal-iyazbillah katakan. Jangan sekali-kali kita menghukum secara individu katakan. Sebab perbuatan itu akan kita kata dipersoalkan kepada kita. Sebab apa? Sebab saya kata dah tadi awal-awal, penentuan syurga dan neraka itu hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hak milik Allah. Dia yang hakim. Al-Hakim. Dia yang akan memutuskan. Kalau Allah katalah macam tadi, sahabat kisah lelaki tadi kan, ahli maksiat tadi. Dia ahli maksiat. Dia tak kufur, dia maksiat dia.
hak Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah nak masukkan, Allah nak ampunkan dosa dia, Allah nak masukkan dia dalam syurga, boleh tak? Boleh. Hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Hadis kad. Seorang lelaki dibawa ke depan ni hisab, dengan dibawakan untuknya tis'un wa tis'una sijillan. Ada 99 buah buku daftar amalan. Buka buku amalan, tak ada pahala langsung, tak ada ibadah langsung, semuanya maksiat. Semua maksiat. 99 buah buku tu. Kita tak tahulah berapa buku itu dah. Tapi ini disebut dalam hadis Nabi, 99 buah buku semuanya maksiat belaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Allah masukkan ke dalam syurga. Siapa kita nak menghukum orang? Contohnya dalam hadis Nabi SAW, hadis yang lain, Nabi ceritakan tentang seorang baghiyah, pelacur. Imra'ah baghiyah, seorang perempuan pelacur, tuan-tuan. Dia orang Islam tapi pelacur, melacurkan diri. Tapi disebabkan dia ambil air, dia bagikan minum pada seekor anjing, Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia syurga. Hak Allah. Itu sebab tu dia kembali kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. So kita jangan jadi hakim untuk menentukan seorang itu syurga ataupun neraka. Cukuplah kita kat dunia tentukan orang, kita dah hukum orang banyak benda dah, kita hukumkan orang. Janganlah tentang akhirat, syurga dan neraka pun kita nak tentukan. Itu antara yang besar yang berlaku dalam masyarakat hari ini, menentukan kita kata kedudukan seorang itu dalam syurga. Baik ajaran sesat pun banyak juga. Ada ajaran sesat, nak masuk syurga bayar aje. Sekarang ada. Saya ada semalam ada kawan seorang, dia jumpa dekat Shah Alam. Dia kata, Ustaz, ada seorang ni niaga bisnes, saya kata kan, mula-mula bagus lah, dia kata kan. Tapi lama-lama bila dah rapat, dia kata, saya ni tak perlu semayang dah. Dia kata, oh sudah, dia kata, saya ni dah tak perlu semayang dah, dia kata kan. Kawan dia. Kemudiannya tuan-tuan mati Allah, dia kata misalnya kata nama dia Joe kan, Joe, kau kawan dengan aku, dia kata, kau kena rapat dengan aku, confirm masuk syurga. Subhanallah, saya kata dengan brother tu, dah lah bang, tinggalkan dia lah, dia kata. Bahaya tu, dia kata. Bahaya, dia kata kan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maksud dalam masyarakat tu banyak ajaran sesatnya, saya cakap lah. Ingat tuan-tuan, tidak ada siapa pun dapat menentukan seorang itu untuk syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala jelas. Allah sediakan untuk syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan neraka itu untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang syirik. Ada uiddat lil muttaqin, Allah sediakan syurga untuk orang-orang yang bertakwa, dan uiddat lil kafirin, Allah sediakan neraka tadi untuk orang-orang yang kafir, dan sewaktu dengan. Jadi habis yang tu yang jelas. Ahli maksiat pun tak boleh kita nak hukum. Orang buat dosa besar pun tak boleh kita nak hukumkan masuk neraka. Ada. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran tu, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Inna Allah la yaghfiru, Inna Allah la yaghfiru, Allah sesungguhnya Allah tidak akan memberikan pengampunan ke atas orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Hak tu jelas. Kalau mati dalam keadaan syirik, wal iyazbillah, tidak ada pengampunan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, selain daripada dosa syirik. Maknanya kalau orang tu Islam, ini orang Islam dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, cuma ahli maksiat.
Dia ahli maksiat. Berzina, minum arak. Walaupun begitu, dia tertakluk kepada kehendak Allah. Sebab itu dalam ahli sunnah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ahlul kabair wa ahlul maksiat, orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan maksiat, pengampunan dosanya tertakluk kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Kalau Allah nak, Allah boleh ampun. Kalau Allah tak nak, Allah boleh azab dia dalam neraka. Itu hak Allah. Tapi syirik, kufur, mati dalam syirik, mati dalam keadaan kekufuran, wal iyaz billah min dzalik, nerakalah khalidina fiha abada. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan dahulu.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik kepada masalah tadi, kita tidak boleh sama sekali tuan-tuan mati Allah menentukan syurga pada siapa-siapa dan juga neraka pada siapa-siapa. Jadi kita kata amalan maksiat, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau dosa besar dan dosa kecil, maka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dia kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik. Berbanding dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah bertanggapan bahawa orang-orang ahli kabair ini akan duduk di dalam di antara dua manzilah baina manzilatain. Ini tak betul, ya katakan bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga pandangan Khawarij yang mengeluarkan terus orang yang melakukan dosa besar daripada Islam, katakan. Ini kita kata pandangan yang ekstrim dengan macam Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Tapi apa yang disebut dalam ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun melakukan dosa besar, tetapi masih lagi orang itu tertakluk kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti mana dalam ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah berhak untuk mengampunkan siapa-siapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu syirik ataupun orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua memang tidak ada pengampunan kecuali jika dia bertaubat sebelum mati. Kalau orang syirik kat dunia, sebelum mati dia sempat bertaubat, maka dia berhak untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Kita pula jangan pandai-pandai nak kata orang tu tukang sihir ke, tukang sihir memang tak dapat pengampunan daripada Allah. Tidak. Dia ada klausa tu. Kalau dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mati dalam keadaan mengkufurkan Allah Subhanahu, dia kufur, mati dalam keadaan kekufuran, maka itu tidak layak mendapat keampunan. Selagi mana dia hidup, jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak. Al-Islamu tajubbu ma qablah. Dengan Islam, bila meluk agama Islam, menyebabkan dia dosanya tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bertaubat daripada syirik, at-taubah tajubbu ma qablaha. Bertaubat seorang itu, tuan-tuan mati Allah, daripada dosanya, daripada sekecil-kecil dosa sehinggalah sebesar-besar dosa, hatta syirik tadi, tuan-tuan mati Allah, jika dimohon keampunan, Allah berhak mengampunkan dosanya. Ya. Orang dia tuduh dia sihir orang, lepas tu orang tu tak ampunkan dosa dia. Kita kata macam Allah sama juga dalam erti kata orang yang membunuh. Orang yang membunuh. Kita bunuh orang tu, kata si A bunuh si B, dia dapat tak pengampunan daripada orang yang dibunuh? Macam mana nak dapat? Orang tu dah mati. Sebab itu kita kata dalam Al-Quran, orang yang membunuh itu duduk dalam neraka Allah Subhanahu. Si pembunuh itu duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha. Khalidina fiha ayat itu. Tapi dibahaskan oleh para ulama. Andai kata si pembunuh itu, si tukang sihir tadi itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Maknanya kalau tukang sihir tadi itu, tukang yang mensyirikkan Allah tadi, dia bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka dia berhak mendapat keampunan daripada Allah. Habis Ustaz, dekat akhirat bagaimana? Pengampunan Allah lebih besar daripada pengampunan siapa-siapa, ataupun pengampunan manusia. Maka di situ diambil daripada sudut begitu. Sebab itu dalam hadis al-qatil wal maqtul fil jannah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, al-qatil wal maqtul fil jannah, pembunuh yang dan yang dibunuh itu kedua-duanya masuk syurga. Gimana? Yang dibunuh itu mati syahid, masuk syurga.
Yang membunuh itu bertaubat, memeluk agama Islam, fahasuna islamuhu, maka meluk agama Islam dan bagus Islamnya, sehinggalah dia mati dalam keadaan mati dengan Islamnya, maka dua-dua masuk syurga. Itu menunjukkan mati Allah Subhanahu wa taala bila menjelaskan kepada kita keampunan Allah mengatasi keampunan yang lain. Wallahu a'lam. Jadi pentingnya taubat. Allah marzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Moga-moga Allah berikan kita taubat yang nasuha sebelum kita mati, kan. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya letakkan dalam quote itu, maknanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Dia tak boleh kata Allah tak ampunkan dosa syirik, tak boleh, salah. Kalau dosa syirik ni dapat tak pengampunan? Yes, boleh dapat jika dia bertaubat. Yang tak boleh dapat bagaimana? Kalau dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sihir orang, sihir confirm syirik, tuan-tuan mati Allah. Sebab sihir takkan berlaku kecuali kalau dia kecuali dia mensyirikkan Allah. Sebab syirik amal dengan syaitan. Kalau sihir amal dia mesti perbuatan tu ada hubung kait dengan syaitan. Bila sihir, dia tak patuh, dia tak buat macam mana yang diminta oleh syaitan tadi, dia kata, atau iblis tadi, maka jin takkan patuh sihir, iblis ataupun syaitan takkan patuh untuk, bukan syaitan yang patuh kepada dia, dia yang patuh kepada syaitan. Manusia itu yang patuh kepada syaitan. Sebab apa? Sebab daripada awal dia akan ikut apa yang syaitan nak. Kau letak Al-Quran dalam lubang jamban, katakan. Kau minum darah ni, kau puja ni, kau sembah ni. Ikut tu dulu baru dia buat. Jadi siapa hamba siapa? Katakan. Makanya tuan-tuan, kalau mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, waliyazbillah, katakan. Ini zaman moden, zaman sebelum moden sekarang ni, katakan, banyak ramai lagi orang yang mengamalkan sihir-sihir. Waliyazbillah min dzalik. Baik, kita nak lihat dalam mati Allah Subhanahu wa taala masa yang ada, untuk kita lihat beberapa hadis, beberapa riwayat tadi. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia Umar ni orang yang mempunyai firasat yang kuat, power lah, hebat lah, kata. Nabi kata dalam hadis dia, wattaqu firasatal mu'min, bertakwalah kamu akan firasat orang-orang yang beriman. Firasat orang alim, firasat orang tua, lagi orang perempuan. Dia punya insting, kata. Jangan buat main dengan perempuan. Dia punya, kita kata, firasat dia kuat, tuan. So orang lelaki, kalau orang lelaki dengan perempuan, mana firasat yang paling kuat? Perempuan lebih kuat daripada lelaki. Tu jangan nak nipulah orang perempuan, saya katalah, dia dapat cium, tuan-tuan. Nak berhati-hati. Sebab tu, tapi hadis tidaklah menyatakan sedemikian orang perempuan. Cuma apa yang berlaku dalam hukum adat, kebiasaannya orang perempuan lebih kuat daripada orang lelaki daripada sudut firasat. Tapi walau bagaimanapun, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, wattaqu firasatal mu'min, takutlah kamu akan firasat orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata, bila orang ni cerita ni, kisah ni, dia tanya, ada siapa nama kamu? Dia jawab, nama dia Jamrah. Jamrah ni bara api. Nama bara api. Oh, dahsyat ni. Jamrah. Umar tanya lagi, kamu ni anak siapa? Anak Syihab. Syihab ini pula maksudnya obor api. Bara api bin obor api. Umar tanya lagi, kau ni daripada kabilah mana? Dia kata, kabilah aku ialah kabilah Hurqah. Hurqah ni apa makna dia? Kebakaran. Umar kata lagi, kamu tinggal kat mana?
Aku tinggal kat kampung Nar. Nar tu apa? Api. Sungguh nama dia. Umar tanya lagi, di mana kamu tinggal kat kampung kau tu? Kata. Lelaki tu menjawab, di zatil ladha. Maksudnya ialah di lorong api yang marak. Katakan. Semua api berlaku. Lalu Umar kata, baliklah kau cepat. Rumah kau dah terbakar dah tu. Dia pun segera balik. Memang betul rumahnya terbakar. Itu firasat daripada apa yang dizahirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firasat. Tapi apa yang nak difokuskan dekat sini tuan-tuan mati Allah, ada setengah orang okey bila kita tanya banyak soalan. Kau dari mana? Kau nak siapa? Umur berapa? Kerja kat mana? Ada setengah orang okey je, dia akan jawab. Tak? Tapi ada setengah orang dia tak suka orang tanya macam bertalu-talu soalan. Lagilah balik apa ni raya kan. Dah kahwin belum? Oh berapa? Kerja kat mana? Ni semua. Ada setengah orang tak suka. Katakan. Jadi kita kata adab soalan tu kena tengok orang tu boleh tak kita tanya soalan begitu bertalu-talu macam tu, ataupun dia suka ke tak suka ke, katakan. Jadi kita kena lihat beradab. Beradab. Jadi kata, yang terakhir ni kata Mujahid rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, dia kata dia tak suka kalau apa ni bila kita kata biasalah kita tengok orang luar, kita akan tengok tengok dia sampai dia duduk, siapa dia ni. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, dia tak suka perbuatan itu kerana dia akan menyebabkan orang tu rasa lain. Kita lah kalau kita masuk orang tengok je, kita pun rasa lain macam, pasal orang pandang aku. So Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau diriwayatkan tidak suka apabila seorang memandang saudaranya dengan pandangan yang tajam, membiarkan pandangannya tadi mengikuti gerak-geri saudaranya ketika dia pergi dan bertanya kepadanya. Begitu juga Imam Mujahid rahimahullah ta'ala tak suka kalau orang duk tanya kat dia daripada mana, ke manakah engkau nak pergi, katakan. Tapi kalau kita kata soalan itu tidak memberi orang tu okey kalau kita tanya soalan macam tu, tak ada masalah. Dia akan jadi masalah bila orang tu tak okey. So sebelum kita nak tanya soalan yang bertalu-talu tadi tu, kita kena lihat orang tu. Kalau tak perlu nak bertanya panjang, cukup dengan tanya awak ni duk mana, katakan saja nak berkenalan, kata anda okey, tak ada masalah. Tapi jangan bertalu-talu soalannya sehingga menyebabkan rasa tak selesa. Rasa tak selesa. Aku datang nak raya je. Jadi bila datang nak raya tu, dia katakan pun nak tanya soalan pun soalan yang sesuai lah, katakan. Nanti sekarang dia keluar je, tobat dah tak nak datang dah. Macam-macam soalan dia tanya. Jadi itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat daripada hadis yang kita bacakan tadi ataupun riwayat yang kita bacakan. Wallahu taala alam. Apapun kata, ambil peluang bila kita berada dengan orang alim, lebih-lebih lagi orang alim, untuk bertanyakan soalan. Dan pastikan soalan yang ditanya jangan sampai kita kata soalan itu soalan yang tak sepatutnya ditanya. Antara soalan-soalan yang tak sepatutnya ditanya, contohlah nak katakan apa, ustaz nak tanya soalan lah, katakan malaikat Jibril sekarang buat apa? Itu soalan tu memang tak patutlah ditanya. Sebab itu dia panggil, sebab itu dalam hadis Nabi SAW, min husnil mar'i min husnil islamil mar'i an yatruku ma la ya'ni. Mana satu benda yang baik bagi orang Islam itu meninggalkan benda yang perkara yang tidak ada urusan dengannya.
Jadi Jibril punya kerja nak tanya buat apa, kalau ada nas bolehlah beritahu. Ustaz, Jibril kerja dia menyampaikan wahyu kan? Betul. Betul. Sekarang dia buat apa? Makan gaji buta. Bukan. Jadi itu soalan yang tak sepatut ditanya. Wallahu a'lam. Jadi jangan tanya benda-benda yang kita kata perkara yang tak sepatutnya kita tanya, tak payah tanya, katakan. Carilah soalan-soalan yang ada kaitan dengan diri kita sendiri, amalan kita. Apa yang kita boleh buat, apa yang macam mana nak perbetulkan, macam mana nak perbaikikan untuk keperluan diri kita. Kalau orang lain tu kita kata benda yang tak ada kaitan dengan kita, tak payah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat tu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.